Wall Street veteran Bernie Madoff has been arrested. Bernie Madoff, who organized the largest fraud in Wall Street's history. As much as $50 billion is gone. The FBI arrested him this morning after he told senior employees yesterday that his business was a giant Ponzi scheme. And he said, listen to me. I know the biggest lawyers on Wall Street. I told them about this and they say it's okay. Mr. Madoff, what would you say to us? What happened with him? Selamat sejahtera, hari ini kumpulan kami akan membentangkan kajian kes berkaitan skandal kewangan terbesar di dunia iaitu kes Bernard Madoff. Pertama, dari segi pengenalan, rasuah menurut SPRM ialah penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi, manakala Transparency International mentakrifkan rasuah sebagai penyalahgunaan kuasa yang dimanakan untuk keuntungan peribadi. Mengkaji kes rasuah sangat penting kerana ia membantu kita memahami bagaimana penipuan boleh berlaku serta bagaimana integriti dan pengawasan yang lemah boleh memberi kesan besar kepada masyarakat. Kes Madoff ini juga menunjukkan betapa pentingnya nilai integriti dalam sektor kewangan dan pelaburan. Seterusnya, bagi latar belakang kes, tokoh utama dalam skandal ini ialah Bernard L. Madoff, pengasas syarikat pelaburan Bernard L. Madoff Investment Securities LLC di New York, Amerika Syarikat. Pada waktu itu, Madoff merupakan individu berpengaruh dalam dunia kewangan, malah pernah menjadi pengurusi Nasdaq. Kes ini berlaku dalam konteks ekonomi global, khususnya ketika krisis kewangan 2008 dan melibatkan ribuan pelabur termasuk bank, yayasan amal dan individu di seluruh dunia. Terima kasih. Kronologi rasmi kes penipuan Bernard Madoff dicemari oleh kegagalan pengawasan yang ketara. Walaupun skim ini telah beroperasi selama beberapa dekad, siasatan awal oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa SEC yang dilaksanakan sejak awal tahun 20-an gagal mengesan modus operandi penipuan tersebut. Ini merupakan petunjuk awal kelemahan sistem kawal sedia sebelum kelunturan pasaran berlaku. Titik penting kronologi bermula pada Disember 2008 ketika krisis kewangan global menyebabkan permintaan pengeluaran dana yang besar. Madoff mendapati bahawa skimnya tidak lagi dapat menampung pembayaran tersebut. Beliau kemudiannya mengakui penipuan tersebut kepada anak-anaknya yang serta-merta memaklumkan kepada pihak berkuasa persekutuan. Ekoran daripada pendadahan ini, FBI telah menahan Madoff pada 11 Disember 2008 menandakan permulaan siasatan jenayah rasmi. Fasa perundangan bergerak pantas pada tahun 2009. Madoff telah didakwa dengan 11 pertuduhan jenayah persekutuan. Pada 12 Mac 2009, beliau membuat pengakuan bersalah tanpa syarat terhadap semua pertuduhan. Pengakuan ini membawa kepada sabitan pada tahun 2009. Tindakan ini mengesahkan kerugian kewangan besar yang dialami oleh beribu-ribu pelabur dan institusi. Kronologi kes ini mencapai klimaks pada 29 Jun 2009. Berdasarkan impak kewangan dan emosi yang dahsyat ke atas mangsa, Mahkamah menjatuhkan hukuman maksimum 150 tahun penjara. Hukuman ini berfungsi sebagai penekanan terhadap seriusnya jenayah Koda Putih tersebut. Madoff kekal dalam tahanan sehingga kematiannya pada tahun 2021, menamatkan salah satu babak gelap dalam sejarah kewangan moden. Hai, nama saya Siti Nurfatia dan saya akan menerangkan berkenaan model operandi dalam kes Bernard Madoff. Untuk bahagian model operandi, kes ini melibatkan beberapa bentuk jenayah seperti penipuan sekuriti, pengubahan wang haram, pembohongan kepada SEC dan penipuan pelaburan. Dalam kes ini, model operandi utama skim Ponzi iaitu skim penipuan yang bergantung kepada duit pelabur baru untuk membayar pulangan kepada pelabur lama. Dari sudut aliran dana, pemberi dana adalah pelabur baru yang membekalkan modal, manakala penerima pulangan adalah pelabur lama yang dibayar menggunakan modal pelabur baru. Ini bermakna tiada keuntungan sebenar yang dihasilkan. Ia hanya pemindahan wang dari pelabur baru kepada pelabur lama. Seterusnya, mekanisme skim ini bergantung pada janji pulangan yang lumayan stabil. Tapi sebenarnya Madoff tidak melaburkan dana tersebut.
Semua pulangan yang pelabur nampak adalah pulangan palsu yang dibayar menggunakan modal pelabur baru. Selain itu, sebahagian baki dana turut digunakan untuk pembelanjaan peribadi beliau. Akibatnya, apabila skim runtuh, kerugian sebenar adalah sekitar 18 bilion dalam bentuk tunai, menjadikannya salah satu skandal kewangan yang terbesar dalam sejarah. Secara ringkasnya, keseluruhan operasi ini bergantung sepenuhnya pada aliran masuk pelabur baru tanpa sebarang pelaburan sebenar. Nama saya Muhammad Imran bin Muhammad Nasir dan saya akan ceritakan kesan kes Bernard Madoff. Kes Bernard Madoff memberi kesan yang sangat besar dari pelbagai sudut. Dari segi individu, ribuan pelabur kehilangan keseluruhan kesimpanan hidup mereka, termasuk dana persaraan. Ramai jatuh muflis dan mengalami tekanan emosi yang serius. Malah, kesan tragis turut berlaku apabila anak sulung Madoff membunuh diri akibat tekanan yang dihadapi. Dari sudut masyarakat, kes ini telah menghakis kepercayaan orang ramai terhadap institusi kewangan dan badan pengawas selia, terutamanya Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat atau SEC. Keyakinan terhadap sistem pasaran saham turut terjejas. Bagi ekonomi, kerugian kewangan berlaku pada skala global dengan anggaran kerugian tunai sebenar sekitar 18 bilion dolar Amerika. Kejadian ini berlaku semasa krisis kewangan 2008, sekaligus memburukkan lagi sentimen pasaran ketika itu. Akhir sekali, dari aspek politik dan perundangan, kes ini mencetuskan gesaan untuk kawalan selia yang lebih ketat serta menimbulkan persoalan serius terhadap kecekapan dan integriti SEC. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Dalam kes Bernard Madoff, Mahkamah Amerika Syarikat telah menjatuhkan hukuman yang sangat berat selaras dengan keseriusan jenayah yang dilakukan. Pada 29 Jun 2009, Madoff dijatuhi hukuman penjara selama 150 tahun, iaitu hukuman maksimum di bawah Undang-Undang Persekutuan Amerika Syarikat. Beliau mengaku bersalah atas 11 pertuduhan jenayah persekutuan termasuk penipuan sekuriti, penipuan pelaburan dan pengubahan wang haram. Selain hukuman penjara, Mahkamah turut mengarahkan perampasan aset bernilai kira-kira 170 bilion dolar Amerika. Melalui proses pemulihan, seorang kurator dilantik dan berjaya mendapatkan semula lebih 14 bilion dolar untuk diagihkan kepada mangsa. Malangnya, Bernard Madoff meninggal dunia di penjara pada 14 April 2021 tanpa pernah dibebaskan. Kes ini menjadi bukti bahawa jenayah kewangan berskala besar membawa akibat undang-undang yang sangat serius. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pengajaran daripada kes Bernard Madoff, pengajaran pertama ialah kepentingan pengawasan sewajarnya atau due diligence. Pelabur tidak seharusnya mempercayai pulangan yang terlalu tinggi dan terlalu konsisten. Jika sesuatu pelaburan kedengaran terlalu baik untuk menjadi kenyataan, besar kemungkinan ialah satu penipuan. Pengajaran kedua ialah peranan penting Badan Kawal Selia, Kegagalan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa atau SEC dalam mengesan penipuan ini lebih awal menunjukkan keperluan kepada agensi pengawas selia yang lebih teliti, proaktif dan bebas daripada pengaruh politik. Sebagai rumusan, kes Bernard Madoff merupakan skim ponzi terbesar dalam sejarah dan menedahkan kelemahan serius dalam sistem pengawasan kewangan Amerika Syarikat. Kes ini juga mempunyai peringatan jelas tentang bahaya meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada janji pulangan yang tidak realistik serta kesan buruk ketamakan dan penipuan kewangan terhadap kehidupan individu dan kestabilan sistem kewangan global. Sekian, terima kasih.